Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera di samping keluarga tercinta dan berada dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang mata pelajaran akidah dengan merujuk buku teks Kafah terbitan Mains. Bagi siapa yang tidak mempunyai buku ini, bolehlah melayari pautan seperti yang dipaparkan untuk mendapatkan buku ini dalam versi e-book. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan sama-sama membincangkan tentang pelajaran yang kedua, iaitu sifat ilmun. Mari kita baca dan fahamkan. Ilmu adalah pengetahuan sebenar tentang sesuatu perkara. Pada hari ini, dengan ilmu pengetahuan manusia telah berjaya mereka pelbagai peralatan yang canggih dalam bidang sains dan teknologi. Walau bagaimanapun, ilmu yang dikuasai oleh manusia amat sedikit jika dibandingkan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Allah mengetahui setiap perkara yang telah, sedang dan akan berlaku secara terperinci. Kita wajib yakin bahawa Allah bersifat ilmun, iaitu maha mengetahui. Tiada satu pun yang terselindung daripada pengetahuan Allah SWT. Berdasarkan teks yang kita bacakan tadi, dapatlah kita tahu bahawa ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu perkara. Ilmu adalah pengetahuan. Jadi ilmu adalah sifat Allah SWT yang maha mengetahui segalanya. Namun tidak dinafikan, manusia juga mempunyai sifat ilmun, yang mana ilmu yang dimiliki oleh manusia ini sangat terhad berbanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita berada di zaman yang serba canggih dengan pelbagai ciptaan yang dicipta oleh manusia, namun begitu ia masih lagi tidak dapat menandingi sifat ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ilmu yang dimiliki oleh manusia juga adalah datangnya daripada sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui setiap perkara yang telah berlaku, sedang berlaku dan yang akan berlaku di dunia ini. Begitulah hebatnya sifat ilmu Allah SWT. Dan segala yang tersembunyi dan terselindung di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia dan umat Islam wajib yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat ilmun, iaitu maha mengetahui ke atas semua perkara. Mari kita lihat penghayatan yang dipaparkan dalam muka surat ini. Ilmu merupakan harta yang paling bernilai dalam kehidupan manusia, dan tuntutlah ia walau di mana sahaja anda berada. Di sini penghayatannya ialah walau di mana pun kita berada, maka kita wajib menuntut ilmu. Di mana sabda Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Kemudian mari kita baca dan fahamkan petikan ataupun pembelajaran yang berikutnya. Ilmun artinya mengetahui. Di mana kita dah bacakan tadi, ilmun bermaksud mengetahui. Allah SWT mengetahui sesuatu tanpa perantaraan, sama ada yang terang atau tersembunyi di langit atau di bumi. Allah maha mengetahui
semua perkara tanpa ada perantaraan, sama ada yang terang atau tersembunyi di langit ataupun di bumi, tak ada perantaraan yang memberitahu Allah SWT akan sesuatu. Semuanya di bawah pengetahuan Allah SWT. Allah Maha mengetahui segala perkara yang kecil atau besar hingga bilangan pasir yang tidak terkira oleh manusia. Di sini menunjukkan bahawa Allah SWT itu Maha mengetahui daripada sekecil-kecil perkara hinggalah perkara yang besar, seperti mana bilangan pasir di tepi pantai pun Allah tahu bilangannya. Kerana apa? Kerana Allah itu Maha mengetahui. Kemudian Allah SWT mengetahui segala rahsia dan Dia mengetahui apa yang manusia tidak ketahui. Segala rahsia dan apa yang tersembunyi dalam hati manusia di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusnya, lawan pada sifat ilmun adalah jahlun, yang bermaksud bodoh, iaitu tidak bijak dan tidak mengetahui. Kemudian bagi sifat ilmu ini lawannya adalah jahlun. Mustahil Allah itu bersifat jahlun, kerana sifat jahlun ni adalah sifat yang lemah, yang bermaksud bodoh, tidak bijak dan tidak mengetahui. Allah SWT terpelihara daripada sifat jahlun, iaitu sifat lemah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Sifat ilmu Allah tidak sama dengan sifat manusia. Pengetahuan makhluk terbatas dan terhad. Sifat ilmu Allah SWT ini tiada tandingannya dan tak sama dengan sifat ilmu yang ada pada manusia. Kerana apa? Kerana sifat ilmu yang ada pada manusia ini terbatas dan terhad. Jadi apa yang manusia tahu adalah daripada kurniaan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Dan mari kita lihat dalil yang membuktikan bahawa Allah bersifat ilmun. Firman Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha bikulli syai'in alim. Surah Al-Anfal ayat 75. Maksudnya, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui akan segala sesuatu. Firman Allah SWT lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu alimun bidzatis sudur. Surah At-Taghabun ayat 4. Maksudnya, dan Allah mengetahui segala isi hati. Dalam surah At-Taghabun sekali lagi Allah berfirman yang menjelaskan bahawa Allah SWT Maha mengetahui segala isi hati setiap makhluk itu. Itu adalah dua dalil yang didatangkan untuk membuktikan bahawa Allah SWT bersifat ilmun. Mari kita lihat dan fahami tentang huraian sifat ilmun Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 255, iaitu dari ayat kursi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Maksudnya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya
apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa pun daripada mereka dan di belakang mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Luasnya kursi, ilmu dan fikiran Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak berasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi darjat lagi Maha agung. Berdasarkan ayat kursi yang telah dibacakan tadi, mari kita lihat beberapa huraian tentang sifat ilmu dalam ayat kursi itu tadi, iaitu dari surah Al-Baqarah ayat 255. Mari kita lihat ayat yang difokuskan ialah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Maksudnya Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Huraiannya yang pertama ialah ini menunjukkan bahawa ilmu Allah mencakupi segala-galanya, sama ada yang berlaku pada masa silam, pada masa sekarang dan pada masa akan datang. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Maksudnya ilmu Allah terhadap sesuatu itu mencakupi pada masa yang sebelum atau sekarang dan masa yang akan datang. Apa yang akan berlaku dan apa yang sedang berlaku dan apa yang telah berlaku di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa-apa yang terlintas di hati dan fikiran makhluk juga ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang terlintas dalam hati makhluk, segala yang terfikir dalam fikiran makhluk, semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menyembunyikan sesuatu perkara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, perlu diingat, tukang telik tidak mempunyai apa-apa kelebihan meramal masa depan dan nasib sekarang. Di sini juga diingatkan kepada kita supaya jangan percaya kepada apa yang diramal oleh tukang-tukang telik. Sebab apa? Mereka adalah makhluk seperti kita dan tak mampu untuk mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Dia juga manusia biasa yang banyak kekurangan. Kita tidak boleh mempercayai apa-apa ramalan yang diberitahu oleh tukang telik. Mempercayainya adalah haram. Jadi hukum mempercayai apa yang dikatakan oleh tukang telik ni adalah haram di sisi agama. Kemudian ayat yang kedua, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Maksudnya, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Di uraiannya di sini ialah tiada seorang pun dapat mengetahui ilmu Allah kecuali apa yang dikehendakinya. Maksudnya di sini makhluk itu adalah tidak mengetahui apa-apa melainkan dengan kehendak Allah SWT yang memberi pengetahuan itu kepada makhluk tersebut. Para malaikat pernah mengakui hal ini. Lihat, malaikat pun pernah mengakui dalam yang diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 32, yang maksud, Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Itu pengakuan para malaikat bahawa apa yang ada pada mereka, ilmu yang ada pada mereka adalah yang diajar oleh Allah SWT kepada mereka. Kiranya tak diberitahu oleh Allah SWT, maka mereka tidak mengetahui apa-apa. Begitu juga dengan makhluk. Dengan ilmu yang kita ada ini adalah ilmu daripada Allah SWT. Jadi jangan kita sombong dan bongkak. Kerana apa? Kerana ilmu yang kita miliki ini adalah milik Allah SWT. Dan kita juga dituntut untuk menyampaikannya kepada orang lain.
Dan kenyataan di atas juga bermaksud bahawa kita tidak mempunyai ilmu tentang zat dan sifat Allah SWT kecuali apa-apa yang diberitahu oleh Allah SWT. Kemudian mari kita lihat dalil akli Allah bersifat ilmun. Allah bersifat dengan sifat ilmun. Erti ilmun ialah mengetahui. Ini menunjukkan bahawa Allah itu maha mengetahui dan pengetahuan Allah itu maha luas. Allah mengetahui apa yang telah dijadikannya dan mengetahui apa yang akan terjadi. Mustahil Allah bersifat jahlun, tidak tahu. Jika Allah jahil, tentunya dia tidak dapat mengatur alam ini. Sekarang ternyata bahawa alam ini berjalan dengan teratur dan rapi, yang mana membuktikan bahawa Tuhan yang memegangnya dan mengaturkannya adalah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah SWT, sehinggakan yang terlintas dalam hati manusia pun Allah mengetahuinya. Berdasarkan kenyataan pada muka surat ini, jelaslah bahawa Allah itu bersifat ilmun. Kerana apa? Kerana dengan sifat ilmun Allah itulah Allah dapat mengatur alam ini. Sekiranya Allah bersifat jahlun ataupun tidak mengetahui, maka sukarlah baginya untuk mengatur alam ini. Mustahil Allah itu bersifat jahlun. Maha suci Allah daripada sifat lemah, iaitu sifat jahlun. Kemudian mari kita lihat kesan mempercayai sifat ilmu Allah SWT. Kesan yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Kalau kita percaya dan yakin Allah bersifat ilmun, maka ketakwaan kita akan bertambah. Jadi kita nak buat sesuatu kesalahan ataupun maksiat itu, kita yakin Allah maha mengetahui. Jadi kita takut nak buat. Jadi takwa kita bertambah. Yang kedua, bersikap jujur. Kalau kita yakin Allah bersifat ilmun, kita akan jadi orang yang jujur, tidak membohong. Sebab apa? Sebab kalau kita berbohong dan sebagainya, Allah maha mengetahui dalam apa yang kita lakukan. Jadi kita akan menjadi orang yang jujur. Kemudian yang ketiga, suka menuntut ilmu. Jadi kita akan bertambah semangat untuk menuntut ilmu-ilmu Allah SWT. Yang seterusnya, berlumba melakukan kebaikan. Jadi kita akan bertambah semangat dan bertambah kuat untuk melakukan kebaikan. Kerana apa? Sungguhnya setiap perkara yang kita lakukan itu Allah maha mengetahui. Dan yang terakhir antara kesannya ialah berfikir untuk melakukan kebaikan. Dalam fikiran kita juga sentiasa berfikir untuk melakukan kebaikan. Kerana apa? Apa yang kita fikirkan, walaupun tidak diketahui oleh orang lain, Allah SWT maha mengetahuinya. Jadi ilmun Allah amat luas. Allah mengetahui segala tindak tanduk manusia walaupun ia tersembunyi di lubuk hati. Apa yang kita sembunyikan Allah tahu, apa yang kita fikirkan Allah tahu. Kemudian Allah mengetahui segala perkara yang telah sedang dan akan berlaku. Dan tiada sesuatu pun yang terlepas dari pengetahuan Allah SWT. Ini adalah kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Mari kita lihat hukum mempercayai sifat ilmun Allah SWT. Umat Islam wajib mempercayai Allah bersifat ilmun. Jadi hukum mempercayai sifat ilmun ini adalah
wajib kita sebagai umat Islam wajib mempercayai Allah itu Maha mengetahui. Wajib pada syarak bagi tiap-tiap orang mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hatinya bahawa Allah Ta'ala bersifat ilmun. Allah Ta'ala tidak bersifat jahlun ataupun jahil, yang bermaksud bodoh. Jadi Allah itu terhindar daripada bersifat jahlun. Dan apa? Jahlun ini adalah sifat yang lemah. Mustahil Allah itu bersifat lemah. Jadi Ustaz rasa setakat itu saja pembelajaran kita pada video kali ini. Ustaz harap ia dapat memberikan manfaat kepada kamu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.